Dalam sejarah yang kaya dan berabad-abad, permainan tradisional Cina yang dikenali sebagai yoyo Cina telah menemui jalan masuk ke Malaysia melalui jalur perdagangan dan hubungan budaya yang erat antara kedua-dua negara. Asal-usul pastinya tidak dapat dipastikan, tetapi kehadiran yoyo telah mengakar dalam budaya Cina sejak zaman dinasti Ming pada kurun 1386 sehingga 1644 Masihi. Yoyo Cina yang diperbuat daripada bahan seperti kayu, logam atau plastik menggabungkan dua bahagian utama, badan yoyo atau cakera dan tali yang dihubungkan. Permainan ini memerlukan kecekapan dan keseimbangan di mana pemain mengendalikan gasing dengan melepaskannya melalui gerakan memusingkan tali. Ia bukan sahaja menjadi permainan kanak-kanak, tetapi juga elemen seni dan hiburan dalam tarian tradisional Cina. Pengenalan yoyo ke Malaysia tidak hanya melalui perkahwinan dan perdagangan antara masyarakat Cina dan komuniti tempatan, tetapi juga menerusi acara-acara kebudayaan dan pertandingan yang mengukuhkan ikatan budaya di antara kedua-dua negara. Dalam era moden, populariti yoyo di Malaysia semakin berkembang melalui media, pertandingan dan internet. Seorang guru yang bernama Peng Yaping merupakan anak orang Malaysia yang pertama membawa masuk yoyo Cina ke Malaysia semasa beliau ada lawatan di Taiwan. Pada tahun 1996, pasukan Diabolo yang dibentuk dan diwujudkan adalah Sekolah Menengah Sun Chin di Kuala Lumpur dan SJKC Pandan di Johor Bahru. Cikgu Peng Yaping merupakan seorang guru sejarah di Sekolah Menengah Sun Chin. Beliau yang mulakan dengan memperkenalkan yoyo Cina kepada anak muridnya dan mula tubuhkan kelab di sekolah itu. Pada tahun 1998, Cikgu Peng Yaping meninggal dunia akibat penyakit yang tidak diketahui. Namun begitu, beliau telah membuat sumbangan yang besar dengan memperkenalkan yoyo Cina di beberapa sekolah Cina. Walau bagaimanapun, usaha beliau tidak terhenti di situ sahaja. Usaha beliau disambungi oleh abangnya iaitu Encik Pang Kai Tong yang sambung legasi adiknya. Oleh kerana mereka, sekarang yoyo Cina telah mula berkembang dan merupakan sukan wajib di semua sekolah Cina di seluruh Malaysia. Malah, permainan yoyo Cina juga mula dikenali di seluruh dunia sehingga Malaysia mempunyai kelab dan atlet negara untuk permainan yoyo Cina. Yoyo Cina juga merupakan salah satu warisan budaya tradisi Malaysia. Mengikut mitos orang dulu, yoyo Cina atau Diabolo digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Senjata tersebut merupakan salah satu senjata tradisional orang Filipina yang digunakan pada zaman itu. Mereka menggunakan batu yang diikat dengan tali bersama dengan kayu untuk pegangan, lalu mereka lempar atau baling pada pihak musuh. Sebagai contoh, Ejen Ali yang menggunakan yoyo untuk keselamatan dirinya. Setiap permainan pasti mempunyai nilai-nilainya yang tersendiri dari pelbagai perspektif. Begitu juga bagi permainan tradisional kaum Cina ini yang dikenali sebagai yoyo Cina. Dengan adanya permainan yoyo Cina, ia dapat diperkenalkan kepada masyarakat kaum lain tentang keunikan permainan tradisional masyarakat kaum Cina ini. Dan secara tidak langsung dapat memberikan pendidikan tentang sejarah permainan tradisional yoyo Cina ini. Permainan ini juga dapat memelihara warisan bangsa Cina yang sedia ada agar tidak ditelan zaman. Oleh kerana permainan yoyo Cina ini tidak hanya dimainkan oleh masyarakat kaum Cina sahaja, tetapi juga dimainkan oleh kaum Melayu, ia dapat menggerakkan hubungan persaudaraan antara masyarakat majmuk di negara kita. Hal ini pasti akan melahirkan masyarakat yang menghormati dan mencintai budaya kebangsaan.
Permainan tradisional yoyo Cina ini adalah permainan yang melibatkan pemain yang memutarkan dan mengendalikan yoyo menggunakan tali yang terhubung. Berikut adalah dua jenis yoyo Cina yang umum, iaitu yang pertama adalah yoyo kepala tunggal. Yoyo kepala tunggal atau dalam bahasa Mandarin dipanggil sebagai tan tou ling adalah satu jenis yoyo yang berbentuk seperti gasing, iaitu hujung yoyo tersebut ialah cengkerang berbentuk batu, manakala hujung yang lagi satu berbentuk tajam yang disambungkan ke roda loceng. Sewaktu permainan ini dimainkan, yoyo ini akan berputar seperti biasa. Namun begitu, ia akan dilepaskan dari tali dan biarkan ia berpusing di tanah seperti gasing. Yang kedua, yoyo jenis ini pula dipanggil sebagai standard yoyo atau yoyo berkembar yang digunakan oleh semua orang. Dalam bahasa Mandarin dipanggil sebagai suang tou ling ataupun an quan ce ling. Namun begitu, dalam Malaysia, nama yoyo tersebut telah diberi nama yang khas, iaitu yaping. Nama itu diberi sempena mengingati seorang guru yang membawa masuk permainan tersebut dari Taiwan ke Malaysia. Yoyo ini juga banyak digunakan oleh semua pemain yang mempunyai tahap kemahirannya tersendiri. Kebiasaannya, yoyo ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, iaitu dua bentuk cawan dan dua cakra di kedua-dua hujung yoyo. Reka bentuk ini memberikan keseimbangan dan kestabilan yang baik semasa berputar. Malah, ia juga mempermudahkan pemain untuk melakukan aksi dengan lebih lancar. Permainan yoyo Cina ini mempunyai keunikan yang tersendiri. Seperti mana kita tahu, yoyo di Malaysia yang pernah kita bermain pada waktu kecil dahulu tidak sama dengan yoyo Cina. Perbezaannya amat ketara dari segi bentuknya, warnanya dan juga cara ianya bermain. Keunikan yoyo Cina ini ialah ianya diperbuat daripada buluh, manakala yoyo biasa yang selalu kita bermain adalah diperbuat daripada plastik sahaja. Bukan itu sahaja, yoyo Cina ini dimasukkan alat yang dapat menghasilkan bunyi apabila dipusingkan dengan laju. Tahap nada bunyi ini membolehkan pemainnya mengimbangi kelajuan yoyo. Berbeza dengan yoyo biasa, ia tidak dapat menghasilkan bunyi ketika bermain. Selain itu, pelbagai jenis aksi yang dapat dilakukan oleh pemain ketika bermain yoyo Cina dan ini dapat mengurangkan rasa kebosanan ketika bermain. Manakala yoyo biasa tidak mempunyai aksi yang dapat dilakukan ketika bermain dan ini menyebabkan pemain cepat berasa bosan ketika bermain. Di sini, kita akan melihat asas permainan dan peraturan bermain yoyo Cina. Asas-asas yang penting kita perlu tahu sebelum mengendalikan yoyo ialah yang pertama, dengan mengetahui cara pegangan batang kayu tersebut, iaitu ibu jari perlu ada di tengah-tengah kayu untuk lebih seimbang dan selari semasa mengendalikan yoyo. Selepas itu, kita perlu luruskan tali tersebut dan lilit pada yoyo sambil golekkan yoyo untuk mendapatkan momentum yoyo tersebut. Selepas mendapat momentum yoyo dengan tali, kita perlu pandai melaraskan tali tersebut dengan cara mendegak bagi mengendalikan kelajuan yoyo berputar supaya kita mampu kawal setiap pergerakan pusingan yoyo. Selepas berjaya mengawal kelajuan yoyo, kita perlu tahu cara untuk membuka dan tutup bungkusan tali yoyo tersebut untuk kita melemparkan yoyo. Nombor satu yang balance lah. Balance, okey. Ini untuk menyeimbangkan. Balance, lagi cross one time. Cross satu untuk lock. Oh, sebenarnya dia kena Baik. cross. Balance juga nanti your left hand side cannot move and right hand side up. Left hand side cannot move, only the right hand side. only, Okey, sebelah kanan, tangan kanan saja yang boleh Okey. bergerak.
Semula daripada tanah. Tanah. Okay. 3, 2, 1, go. Up. Oh, ini asas. Asas. Kalau tak boleh buat Biasa. ni, tak boleh terbang lah. Kalau dia akan cepat, kasih dia cepat sikit, nanti kasih buka. Nanti you boleh. Oh, alamak. Oh, Okey. sekali coach dia tunjuk skill. Secara tradisional, yoyo Cina diperbuat daripada buluh. Tetapi, buluh sangat mudah untuk rosak dan tidak bersesuaian untuk membuat aksi-aksi yang susah. Namun begitu, yoyo Cina sekarang diperbuat daripada plastik untuk mendampah daya tahanan. Tongkat masih menggunakan kayu keras sebagai bahan utama dan tongkat tersebut diperbuat daripada kayu yang sesuai. Malah, ada juga kayu tongkat yang diperbuat daripada aluminium. Yes. Jom kita bersama-sama dengan mereka semua dan juga coachnya. trainernya, jurulatihnya juga bersama. Kalau anda ingin tahu, mereka adalah pasukan yang dah Silakan. ditubuhkan lebih 10 tahun. Adik-adik berusia 14-15 tahun sahaja yang telah pun mewakili negara ke negara seperti Jepun, Come. Singapura. Betul You ya? guys come. Yang buat performance okay. tadi. Come together. Okey. 一起进来。 Jom sekali kita mau Jom, kenal. sini. We want to get to know dia. Kita bersama dengan jurulatih Mai Diabolo, Encik Chen, Wai Liang. Ya, betul. Kita kenalkan setiap satu ahli pasukannya. Nama mereka? I cakap. Ya.哦，来，你先讲名字。Yap Chen Fong. Dia tak ada mic. Oh, tak ada mic. Di Tak sebelah apa, tak sana apa. namanya apa? Oh, dia nama Yap Chen Fong. Okey, lagi sini. Nama saya Liu Yichen. Liu Yichen. Okey, ini Yap Ziling. nama awak. Xi Ziheng. Okey, semuanya berumur 15 tahun. Betul, 15 tahun. Dan sebenarnya sejak umur berapa mereka bermain Diabolo? Sekolah rendah dia. Semua. sekolah rendah. Sekolah rendah Palu. Ini adalah consider junior ke senior untuk Senior. dalam sukan ini? Ni yang senior. Ada junior murid-murid yang rendah ni. Adakah mereka training yoyo Cina ni setiap hari untuk dapat bakat seperti ini boleh melambung sampai ke atas? Oh, mesti mau praktis di dalam rumah sikit lah. Okey. Setiap. Okey. Kalau kita tengok, mereka ni sebenarnya bukannya biasa-biasa. Mereka dah masuk dalam beberapa pertandingan walaupun bukannya pertandingan di Malaysia saja kan, pertandingan di luar negara juga, Luar betul? negara pun ada. Luar negara pun ada. Dahulu, ini bukan yang terkini, ini yang terkini. Kalau dahulu kala, kalau kita cerita tentang memang sejarah yoyo Cina ni, dia kayu kan? Kayu. Kayu betul ada tak? Nyanyi. Betul. Kayu dan ada persembahan nyanyi dan sebagainya. Mereka bermain yoyo Cina ni bila selalunya? Adakah pada majlis-majlis tertentu? Majlis sudah mana? sangat lepas. Oh, dulu-dulu punya dulu. sajalah. Betul, Sekarang ni dia untuk persembahan lah. Saya tak lihat persembahan lagi. saja. Kalau okey. untuk perkahwinan ke ada main yoyo Cina? Event pun ada. Okey. Event pun ada. Event ada. Shopping mall Ini ada. cubaan saya pertama aja saya ya, sukanan saja. Kalau macam ada perayaan, you guys masih ada persembahan-persembahan yoyo? Ada. Ada? Ada. Oh. Pun ada. Okey, apa makna setiap persembahan tu? Apa makna setiap? Teknik lah, mau balance kasih paling penting lah. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Yeah, I said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Saya Brivia, berasal dari Johor dan berumur 27 tahun. Saya berpeluang berkenalan dengan permainan Diabolo dan juga dikenali sebagai yoyo Cina ini sejak umur 7 tahun. Pada masa itu, saya minat oleh sebab dengan keunikan dan kepelbagaiannya. Tapi lepas tu, saya memang terharu dan terpengaruh dengan apa yang saya belajar dalam kebudayaan Diabolo ini yang bukan sahaja mengutamakan teknik Diabolo dan juga kerjasama, toleransi dan disiplin. Pada mulanya saya cuma nak jadi seorang pemain, tapi lepas tu I minat untuk menjadi seorang pesembah yang boleh mempersembahkan
budaya ini atas pentas. Saya berpeluang berkenalan dengan permainan ini disebabkan oleh masa saya primary school kan, aktiviti kurikulum ini dijalankan dalam sekolah saya. Lepas tu, I kenal dengan jurulatih kebangsaan kami, Encik Pang Hai Tong. Beliau lah yang mengajar saya teknik Diabolo ni. Pada mulanya, saya sebagai seorang pemain biasa. Lepas tu, I bernasib baik untuk menjadi seorang jurulatih dan juga pesembah. Ya, selain itu, saya juga salah satu orang pengasas Persatuan Kebudayaan Diabolo Negeri Johor. Dan saya bermula mengajar permainan ini sejak umur 17 tahun. Mengikuti jurulatih kebangsaan saya. Pengajaran saya dengan tim saya adalah mainly dekat sekolah rendah, sekolah menengah, college dan juga universiti. Selaku pengasas Persatuan Kebudayaan Diabolo Negeri Johor, saya dan tim beruntunglah, bernasib baik untuk mencapai satu pencapaian yang amat dikenang sepanjang pengembangan Diabolo ini, iaitu thousands participants in a Diabolo session yang dijalankan di SJKC Desa Cemerlang, Urutiram, Johor. Penglibatan thousands participants MBRs itu terdiri daripada pemain yoyo Cina, sekolah rendah, sekolah menengah, college, universiti dan juga semua pendorong kebudayaan ini. VIP yang hadir pada hari itu ialah Penaung Persatuan Kebudayaan Diabolo Negeri Johor, Datuk Koo Su Siong, dan juga Menteri pada masa itu, YB Chua Tee Yong. Keunikan Malaysia ini adalah keberbagaian kaum dan budaya. Jadi saya berharap agar permainan ini bukan sahaja merupakan tradisi kaum Cina di Malaysia, malahan tradisi semua kaum di Malaysia.